mengapikan kemarahan isu stoking tertera kalimah Allah. NCER sasar lebih 367 bilion ringgit pelaburan direalisasi menjelang 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Yang di-Pertuan Agong menitahkan semua pihak berhenti mengambil kesempatan ke atas isu stoking tertera kalimah Allah yang kini sedang melalui proses perundangan. Titah Sultan Ibrahim, tindakan telah diambil mengikut lunas undang-undang. Justru tidak perlu lagi untuk mana-mana pihak terus mengapi-apikan kemarahan secara berterusan. Tegas Seri Paduka Baginda, tindakan diambil bukan untuk menghukum semata-mata tetapi sebagai pengajaran dan peringatan kepada semua untuk menjaga sensitiviti rakyat. Adalah lebih baik untuk masyarakat mengambil iktibar daripada isu itu dan berusaha untuk mengeratkan lagi perpaduan. Sultan Ibrahim seterusnya mengingatkan kemarahan yang berlarutan tidak akan menguntungkan sesiapa. Semua pihak terutama pemimpin masyarakat perlu bertindak matang. Nasihat Baginda, ajak rakyat ke arah perpaduan bukan perpecahan. Inilah peluang untuk mendapat pemahaman yang lebih baik antara satu sama lain dalam masyarakat majmuk agar perkara sama tidak berulang. Pembaharuan fiskal perlu dilaksanakan kerajaan agar ekonomi Malaysia di landasan yang mampan dan utuh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ia bagi mengorak langkah Malaysia menggapai tahap ekonomi berpendapatan tinggi yang bersandarkan nilai manusiawi. Pembaharuan fiskal akan ditumpukan kepada penyasaran subsidi selain memperluas asas hasil bagi mewujudkan ruang fiskal yang dapat diagihkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam hantaran di Facebook, beliau juga berkata kerajaan Madani akan menoktakan gejala ketagihan kepada hutang bagi memulihkan keyakinan pelabur luar. Semalam, Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Dasar Fiskal FPC yang membincangkan dan meneliti senario terkini ekonomi Malaysia serta unjuran jangka pendek dan sederhana kedudukan fiskal negara. 367.8 bilion ringgit pelaburan disasarkan di wilayah ekonomi Koridor Utara NCER menjelang tahun 2030. Perdana Menteri yang mempengerusikan mesyuarat pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara NCIA ke-31 berkata, NCER bakal menjadi hub ekonomi dan teknologi bertaraf dunia menerusi 3 bidang tumpuan baharu. 3 bidang adalah perkhidmatan termaju, pembuatan bernilai tinggi dan pertanian moden. 2 pemacu perubahan yang akan menyokong adalah amalan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG dan aplikasi penggunaan digital. Perkara utama yang diteliti adalah terkait dengan pelan pembangunan strategik NCER 2024-2030. Bagi tempoh 2021 hingga 2022, NCIA telah menyumbang 34% atau 197 bilion ringgit daripada jumlah pelaburan yang diluluskan. Mesyuarat juga membincangkan inisiatif Facilitation at NCER dalam usaha memacu dan merealisasikan pelaburan di NCER. Projek Kendalian Syarikat Emiria Arab Bersatu UAE Masdar perlu mematuhi dasar pembangunan projek tenaga boleh baharu TBB sebelum diluluskan untuk dilaksanakan. Ia bagi memastikan projek kendalian syarikat itu dapat dilaksana secara adil dan mematuhi ketetapan regulatori semasa. Jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, pelaksanaan projek juga perlu mengambil kira impak terhadap kawasan sekitar. Untuk Masdar, mana-mana pelaburan dalam negara kita memang kita welcome, tapi sudah pasti kena mematuhi segala peraturan dasar dari segi termasuklah environment dan sebagainya perlu dipatuhi. Sebab untuk solar memang menggunakan tanah yang besar. Maknanya keseluruhan rantaian dari segi pelaburan luar maupun dalam negeri bila melibatkan TBB ini solar, ianya akan mengambil kira keseluruhan aspek. Satu, dari segi aspek investment, commercial, technical dan juga dari segi social perspektif. Semua akan ambil kira. Syarat lain yang ditetapkan termasuklah penyertaan dalam program TBB sedia ada negara seperti pembangunan solar berskala utiliti.
Bagi menggalakkan pengguna domestik memasang sistem solar fotovoltaik PV di kediaman masing-masing, Datuk Seri Fadilah berkata skim insentif solar untuk rakyat solaris dilancar. Ia dijangka meningkatkan penerapan penjanaan solar dalam kalangan rakyat di bawah program Net Energy Metering NEM. Ini dengan ketetapan pemberian rebat RM1,000 hingga RM4,000 bagi setiap KWAC kepada pengguna yang memohon NEM mulai Isnin depan. Ia terbuka kepada semua rakyat Malaysia dengan tuntutan terhad sekali bagi setiap pemegang akaun tenaga nasional berhad TNB serta mereka yang merupakan pemohon kali pertama program NEM. Pangkalan data utama padu merupakan komponen penting kepada pembaharuan besar kerajaan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, kerajaan ketika ini fokus untuk memberi keutamaan terhadap isu yang melibatkan kepentingan rakyat dan negara berbanding hanya menumpukan pandangan negatif dan sangkaan peribadi yang bersifat politik. Padu adalah komponen yang sangat penting kepada beberapa pembaharuan besar kerajaan. Pembaharuan pertama ialah dari segi subsidi bersasar. Sebabnya what is at stake is a lot bigger than a comment of 2-3 orang personality. What is at stake is our national fiscal stability. What is at stake is bantuan kepada puluhan juta rakyat. And so sebab itu I think we've gone through 1 year of the process dengan pihak kerajaan dan sebagainya. Rafizi turut memaklumkan kadar pendaftaran padu kini mencecah antara 350,000 sehingga 400,000 sehari. Malaysia perlu lonjakan berganda dalam memajukan sektor TVET dalam usaha menjadi negara maju yang kompetitif. Berdasarkan rekod pertubuhan pendidikan, kebudayaan dan saintifik PBB UNESCO, hanya 6% belia di Malaysia terlibat dalam TVET berbanding 23% belia di Singapura. Wartawan Sofia Nasrun ada laporannya. Terus mempertingkatkan kerjasama dengan beberapa kerajaan di luar negara untuk lebih mewujudkan banyak lagi kolaborasi dengan institusi TVET. Untuk menjadi negara maju dan kompetitif, kerajaan perlu lebih serius melakukan pembaharuan terhadap sektor TVET dengan segera supaya berlaku satu proses yang memberi impak lebih cepat. Tegas Pengerusi Gabungan Institut Latihan Kemahiran Swasta Bumi Putra GILKSP, Nordin Abdul Malik, rombakan secara menyeluruh perlu dilakukan supaya sistem TVET dapat diperkenal bermula di peringkat sekolah. Untuk itu, Malaysia sewajarnya belajar daripada negara maju seperti Singapura, China dan Korea Selatan. Sektor ekonomi mereka sangat bergantung pada tahap penguasaan ilmu dan kemahiran TVET dalam kalangan rakyat. Banyak orang membandingkan kenapa sistem TVET di Singapura, negara jiran kita yang kecil misalnya, mempunyai satu sistem TVET yang lebih baik dan lebih menarik berbanding dengan Malaysia. Simple saja. Ini kerana di Singapura misalnya, 65% keseluruhan pelajar-pelajar mereka menyertai sistem TVET, yang 25%-nya dipanggil program di bawah ITE ataupun Institute of Technical Education. Kemudian 40% lagi sudah boleh menyertai program peringkat politeknik seawal umur 16 tahun. Jadi sebab itu kadar penyertaan mereka dalam sektor teknikal politeknik mencecah sampai 65% dan hanya 35% saja masuk pada sistem akademik yang mereka sudah pun membuat saringan streamline ataupun aliran itu mengikut tahap dan kemampuan pelajar-pelajar di Singapura, tetapi dengan memberi penekanan 65% kepada TVET dan juga politeknik. Nordin turut mencadangkan kerajaan meningkatkan peluang pekerjaan berasaskan TVET dengan jaminan tangga gaji atau kadar upah lebih tinggi. Dalam pada itu, beliau menyambut baik hasrat kerajaan untuk menetapkan gaji minimum RM4,000 sebulan buat lepasan TVET. Namun, ia memerlukan kesungguhan dan keberanian kerajaan memastikan majikan bersetuju melaksanakannya.
Dengan perubahan dan pembangunan TVET yang terkini, TVET menjadi pendidikan paling relevan pada masa hadapan. Pelbagai usaha perlu terus diperkukuh bagi memastikan graduan TVET memenuhi keperluan pekerja berkemahiran tinggi yang semakin meningkat. Sofia Nasrun, RTM. Adik-adik, jom belajar cara melintas jalan. Lihat kiri, kanan, kiri sebelum melintas. Membantu pelajar melintas dan pastikan pelajar selamat sampai. Jangan tiru pemanduan seperti ini. Contohi pemanduan dan peraturan dengan berhemah. Rakan muda, coba cerita murnimu. Rakan muda, oh yeah. Bersemangat wajah terus berusaha, keazaman terus membara. Yakin boleh, rakan muda, rakan muda. Bertemu kembali. Bekalan barangan asas di pasaran akan dipastikan mencukupi menjelang Aidilfitri ini. Jaminan itu diberi Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali. Kementerian berkenaan akan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri serta kementerian lain untuk memastikan bekalan mencukupi. Inisiatif itu juga dilaksana supaya peniaga mematuhi Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Rakyat katanya mempunyai hak sebagai pengguna dalam memilih harga barangan dengan kualiti terbaik. Kita kena maklum bahawa sistem ekonomi kita adalah kita mengadaptasi sistem ekonomi pasaran terbuka. So pelbagai elemen dalam menentukan harga itu bukan hanya kontrol daripada kerajaan tetapi juga supplies yang ada bekalan. Jadi that's why kita bekerjasama dengan kementerian-kementerian yang terlibat termasuklah industri, Kementerian Pertanian, MITI untuk memastikan bekalan itu ada di pasaran dan bekalan itu mencukupi supaya ia dapat mempengaruhi dari aspek kestabilan. Dato' Armizan ditemui dalam Majlis Pelancaran SSM Customer Care SSMCC, Pusat Panggilan SSM berwajah baru dan lebih mesra pelanggan di Ibu Negara. Kitab suci Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan hidayah kepada seluruh umat manusia. Jika Al-Quran Braille sinonim dengan komuniti orang kurang upaya OKU penglihatan, bagaimana pula OKU pendengaran mempelajari dan mendalami Al-Quran? Wartawan JAKIM Alisa Yusra ada butirannya. Wawasan agama, bekalan masa depan dan akhirat. Bagi memastikan golongan OKU pendengaran tidak ketinggalan mempelajari kalamullah, Pusat Penyelidikan Ibnu Umi Maktum melalui Sahabat Faqih Universiti Sains Islam Malaysia USIM menganjurkan kelas percuma Tadarus Al-Quran tanpa suara OTTS secara dalam talian sepanjang bulan Ramadan. Program yang masuk tahun kelima penganjurannya disertai 30 peserta dan 30 tenaga pengajar. Pertama kali kita laksanakan program online Tadarus Tanpa Suara pada tahun 2020. Memang
kita laksanakan berfokus kepada surah-surah pilihan sahaja, tilawah surah-surah pilihan. Tetapi untuk tahun ini, masuk tahun kelima, kelainannya adalah untuk kali ini kita berfokus kepada aktiviti untuk khatam Quran secara berjemaah. Dan juga ada sesi tadabbur Quran untuk surah-surah pilihan yang kita laksanakan juga setiap hari Sabtu sepanjang bulan Ramadan. Selain daripada modul sesi tadarus ni, kami juga mengadakan sesi tadabbur di mana dalam bacaan satu juz Al-Quran ni kami mengetengahkan juga tadabbur satu ayat jika ada kelapangan, di mana para asatizah akan membantu peserta untuk memahami satu ayat Quran. Dan usaha yang kami bawakan ini ada harapnya para peserta dapat memahami ayat Quran itu sendiri dan cuba mengamalkannya dalam kehidupan mereka. Menurutnya, kaedah utama pembelajaran OTTS ini adalah dengan menggunakan aplikasi Quran Isyarat dan kod tangan Quran yang juga merupakan hasil ciptaan Pusat Penyelidikan Ibnu Umi Maktum USIM. Menariknya, aplikasi tersebut merupakan aplikasi Quran Isyarat pertama dunia dan telah mendapat pengiktirafan daripada The Malaysia Book of Records. Kesemua peserta dari komuniti OKU Pendengaran menyambut baik program ini. Malah menunjukkan kesungguhan dan komitmen cukup baik terhadap penjadualan sesi tadarus secara dalam talian ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran buat semua makhluk, sama ada yang sempurna tubuh badan maupun yang dikurniakan kelainan upaya. Yang membezakan kedua golongan ini hanyalah kesungguhan dalam mempelajari dan mendalami Al-Quran, terutamanya pada bulan yang penuh barakah ini. Buat yang sempurna deria, nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Salam Nuzul Quran. Yayasan Prihatin Nasional dan Yayasan Nurjiwa buat pertama kali tahun ini menambah kluster sumbangan kepada golongan penggiat seni dan pengamal media. Ia sebagai tanda penghargaan buat golongan yang telah bekerja keras dan menjadi penghubung dalam bidang seni serta menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Pada saya untuk segmen ini hanya permulaan. Dalam masa singkat Yayasan Prihatin tengah berbincang dengan Yayasan Nurjiwa, mungkin dalam masa singkat ini kita boleh bantu dalam kelompok yang kecil dan insyaAllah kita tidak pergi mengejar kuantiti yang besar, tetapi kita nak pastikan bantuan dalam bentuk yang berkualiti. Lebih ramai yang boleh dibantu. Sebab itu saya kata hari ini permulaan, peringkat awal kita bekerjasama dan insyaAllah lepas ini akan ada ramai lagi yang boleh bantu melalui kita tengok pengkalan data rakan-rakan artis yang dah lama sebelum ni yang ada. Sebenarnya mereka ditimpa ujian. Allah uji mereka ni, mungkin masa ni untuk Yayasan Prihatin dan Yayasan Nurjiwa bantu mereka, itu saja. Dalam waktu yang singkat je kita kata okey, jom kita kena wujudkan kluster untuk sumbangan kepada pengamal media dan juga anak-anak seni ni. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat kumpulkan mana yang sempat kita kumpulkan, kerana saya lihat juga ramai anak seni, tak kira pelakon, penyanyi ataupun mereka-mereka yang di belakang tabir ke, apabila ada waktu mereka sakit ataupun dalam kesusahan, memang sedih lah kan, sebab kita dalam dunia yang sama, bidang yang sama.
Sumbangan disampaikan kepada anak yatim dari Rumah Anak Yatim Permata Hatiku dan Rumah Pendidikan dan Kebajikan Al-Firdaus serta menyantuni 40 ibu tunggal dari Persatuan Gerak Wanita Islam Malaysia Gerak Wanis dan Pertubuhan Negarawati Tanah Air Negarawati. Sumbangan adalah dalam bentuk wang tunai, pakaian dan kotak makanan bagi keperluan bulan Ramadan dan sambutan Aidilfitri. Kolaborasi Yayasan Prihatin Nasional dan Yayasan Nurjiwa bertekad untuk terus membantu golongan yang memerlukan tanpa mengira bangsa dan agama di seluruh negara dan antarabangsa. Nesque Resources Sendirian Berhad buat julung kali menganjurkan majlis berbuka puasa Nesque bagi menyantuni 250 orang jemputan istimewa. Ketua Pegawai Eksekutif Nesque, Zamri Abu berkata, ia membabitkan anak-anak yatim, artis veteran, kaki tangan dan bekas kaki tangan RTM. Ia merupakan platform untuk Nesque berkongsi rezeki dengan golongan memerlukan, sahabat serta kaki tangan dan bekas kaki tangan RTM. Program Nesque julung-julung kali ini diadakan bersama anak-anak yatim dan juga bekas-bekas artis veteran dan juga bekas-bekas RTM yang dah bekerjasama selama ini dengan membantu Nesque selama ini. So alhamdulillah dengan jaya program yang Nesque anjurkan pada berbuka puasa bersama golongan-golongan asnam dan juga anak yatim, memberi sedikit sumbangan kepada mereka untuk berkongsi manfaat bersama menyambut Ramadan dengan sempurna. Harapan saya agar sambutan yang saya adakan kali ini buat julung kali ini iaitu program sambutan Ramadan bersama golongan ini mendapat tempat di hati mereka dan juga mensyukuri nikmat yang Allah kurniakan kepada rezeki yang dikurniakan kepada Nesque secara umumnya. Alhamdulillah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis berbuka puasa Nesque di Seremban. Kita orang gembira lah sebab dapat makan macam ni semua. Lepas tu dapat tengok orang ramai semua. Terima kasih Nesque sebab jemput kita orang kat sini dan bagi kita makan semua. Kira bersyukur lah sebab ada orang belanja makan. Best hari ni bagi saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Nesque sebab belanja kita orang mau buka. Saya harap tahun depan ada lagi lah. Saya rasa gembira lah dan rasa terima kasih lah pada Nesque kerana sudi menjemput kita orang. Kita orang ni dah pencen, dah bersara tapi masih ingat lah, masih dia ingat kan. Jadi kita rasa macam gembira lah. Nesque memang dah lama dengan RTM kan, saling bekerjasama lah, saling bantu-membantu antara satu sama lain kan. Dan hingga berkekalan sampai sekarang lah. Seperti biasa setiap Rabu, kita ikuti harga petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 3 April 2024.